Ya, hari ini satu lagi topik menanti kita untuk dibincangkan dalam segmen seterusnya. Ini mengenai kaedah pembelian di dalam talian, dan kita nak tahu adakah selamat pembelian dalam talian ini. Bersama dengan tetamu kita, Cik Jazanul Azriq Arifin, merupakan Eksekutif Kanan Jabatan Outreach dan Komunikasi Korporat Cyber Security Malaysia. Terima kasih bersama dengan kami pagi ini. Sama-sama. Ya, satu perkongsian cukup baik juga kerana mungkin ramai lagi yang masih bertanyakan tentang isu-isu keselamatan transaksi secara dalam talian ini. Dan sudah pasti berhadapan dengan risiko penipuan, hacker ataupun penggodaman dan sebagainya. Cuma secara asasnya di mukadimah dan permulaan ini, apakah antara situasi risiko yang terdapat kalau kita melakukan transaksi dan juga pembelian dalam talian? Okey, terima kasih Ismail, Margaret. Okey, dari segi kita kata bila kita bercakap tentang pembelian dalam talian ni, kita dah tahulah bermula pada tahun ini PKP dengan COVID apa semua, kita dah berubah kan daripada dunia yang fizikal kita beralih kepada dunia pembelian dalam talian ataupun apa sahaja aktiviti yang kita lakukan dah beralih lebih kepada dalam talian punya aktiviti. So bila kita bercakap tentang isu pembelian dalam talian, antara risiko-risiko yang ada adalah berdepannya dengan penipuan. Penipuan ni kita kata banyak based on dalam, kalau kita katakan dari segi statistik pun yang kita boleh tengok daripada kita punya perkhidmatan Cyber 999, fraud ataupun penipuan itu antara yang mengungguli carta lah sebenarnya. So risikonya penipuan. Yang keduanya adalah dari segi kehilangan duit. Kita, reputasi kita pun tercalar. Tak kira lah sama ada kita pembeli ataupun kita penjual, dia ada risiko tersebut. Dan selain daripada itu juga kita kena tengok kepada apa lagi insiden-insiden yang ada yang berkaitan tentang perkara-perkara di dalam talian ini. Bukan hanya menipu, dia ada harassment, dia ada bullying, dia ada juga kecurian data, dia ada juga banyak risiko-risiko yang kita perlu amati, yang perlu kita sentiasa peka supaya kita sentiasa dapat terhindar daripada menjadi mangsa jenayah cyber yang semakin berleluasa sekarang lah. Cuma bila kita sudah terbuka dalam membeli secara dalam talian ini, ramai yang menggunakan aplikasi ini untuk menjual dan membeli. Jadi apakah perkara asas yang perlu diketahui untuk kita sebagai pembeli sebelum kita membuat pembelian secara dalam talian, khususnya kita tak tahu, sebab kadang-kadang kita tak tahu dari mana asalnya si penjual ini, lokasi perniagaannya, butiran-butiran tentang identitinya. Jadi bagaimana kita nak tahu perkara-perkara ini supaya kita kalau berlaku penipuan pun kita dapat kesan mereka selepas itu. Bila kita bercakap perniagaan dalam talian, KPDN HEP telah memberikan satu garis panduan, yang mana ini saya rasa pendengar-pendengar semua kena ambil tahu, kena peka, iaitu yang pertamanya, dalam apa sahaja perniagaan mereka wajib mendaftarkan kepada SSM lah, kan, Suruhanjaya Syarikat Malaysia tu. So apabila dia melaksanakan aktiviti perniagaan dalam talian, ada beberapa perkara yang kita sebagai pembeli ataupun pengguna ini perlu ambil tahu. Yang pertamanya, mereka perlu memaparkan dari segi dia punya nama penjual ataupun syarikat, nombor pendaftaran syarikat, harga barang, penerangan berkaitan tentang produk yang dijual, kaedah penghantaran, terma-terma dan syarat, kaedah pembelian, maksudnya sama ada dia buat COD ke ataupun you kena transfer bank ke dan sebagainya. Dan last sekali adalah dia punya tempoh penghantaran lah, maksudnya kalau dia order barang, berapa tempoh masa yang dia orang akan terima barang tersebut. So ini antara 88 perkara yang perlu kita sebagai pengguna untuk kita nak ambil tahu supaya apabila berlakunya sebarang insiden, contohnya macam penipuan, mereka ada dah informasi-informasi tersebut supaya mereka boleh terus lapor kepada penguatkuasa undang-undang untuk tindakan-tindakan sewajarnya yang diambil lah. So jadinya ada kadang-kadang kita, pembeli kita ni asal tengok produk tu cantik, okey, harganya berpatutan dan murah paling-paling ni, mereka terus je nak beli. Tetapi kita
anggapkan pembelian dalam talian itu adalah sama seperti macam mana yang kita laksanakan secara realiti. Yang mana kalau kita realiti ni kita buat penawaran, kita bincang harga nak dapat berapa murah ke tak, kita buat perbandingan harga sampai sanggup kita pergi beberapa tempat dan sebagainya. So itu juga perkara-perkara yang sepatutnya kita lakukan sebelum kita membeli barang. Dan pemilihan terhadap platform pembelian itu, macam contoh kita ada Shopee, kita ada Lazada dan banyak lagi ya. Pemilihan itu juga mempengaruhi. Ada setengah-setengah platform yang mereka hanya mengeluarkan iklan dan dia tidak cater dari segi pembayaran. So pembayaran itu kita kena deal sendiri dengan peniaga ataupun kita kena buat COD. So pilihlah platform-platform yang meyakinkan, yang sah, yang diiktiraf supaya kita apabila sekiranya lah, kita tak nafikan juga ada perkara-perkara macam kalau nak kata penipuan itu ada juga yang berlaku dalam platform-platform yang sah. Mungkin kadang-kadang ada yang terlepas pandang. Tetapi sekiranya berlaku, dia dah ada satu saluran-saluran pelaporan yang mereka buat supaya boleh membantu kita sebagai pembeli ini untuk kita melaporkan insiden tersebut supaya hak kita tu terpelihara. So ingat 8 perkara, beberapa perkara yang saya terangkan tadi, insya-Allah kita sama-sama. Sebab kita pun apabila berlakunya semua aktiviti dalam talian, kita adalah bertemunya secara surface to surface. Kan? Kita tak ada jumpa fizikal macam ni. Kita pun tak pernah kenal. Bak kata Margaret tadi, kita tak tahu lokasinya di mana, kita tak tahu siapa dia, kan kita tak pernah pun membeli dengan dia. Tetapi sebabkan kita ni nak membeli dan berminat kepada barang yang dijual, kita terkaburlah dengan benda-benda yang macam tu. So sehubungan dengan itu saya harapkan juga kepada pembeli-pembeli kena ambil dan perhatikan perkara-perkara ini. Begitu juga kalau misalnya kata dalam kita melakukan perbincangan, melakukan penawaran, kita ada macam chat box contohnya yang kita nak boleh ni. So daripada situ pun maklumat-maklumat ini boleh kita perolehi, macam contoh nama, akaun bank kan, lokasinya daripada mana kedai ni apa semua kita boleh tanya. So itu antara cara-cara bagaimana untuk kita mendapatkan maklumat-maklumat peniaga supaya kita sekiranya berlaku perkara-perkara yang kita tak ingini, maka kita boleh rujuk kembali dan kita boleh carilah. Tapi tak dinafikanlah, biasanya kadang-kadang ada juga yang bagi alamat tipu. Ada juga yang bagi ni. So itu tindakannya adalah terus kepada pihak penguatkuasa, maka pihak penguatkuasa yang akan lakukan siasatan lanjut demi mendapatkan balik segala apa maklumat-maklumat yang adalah sekiranya terlibat dengan penipuan. Sudah pasti kalau kita melakukan pembelian secara dalam talian ini ada dua transaksi yang kebiasaannya dilakukan. Pertama adalah dengan kita log in ataupun kita masuk ke dalam laman penyedia perkhidmatan bank itu dan juga akan diberikan nombor TAC untuk kita mengesahkan pembelian. Yang kedua adalah dengan kita memberikan nombor kad debit dan kemudian nombor CV di belakang itu untuk pengesahannya. Risikonya mungkin kerisauan tentang memberikan nombor debit card itu ataupun nombor kad kredit itu dan juga nombor CV itu yang mendedahkan maklumat akaun ataupun kad itu kepada peniaga. Jadi apakah antara pembelian dalam talian yang paling selamat untuk pembayaran yang dikira sebagai top security dalam memastikan supaya tidak ada sebarang penipuan ataupun copy paste dari segi maklumat pribadi dan juga perbankan kita. Okey, Ismail, dia macam ni. Kalau kita nak kata dari segi payment gateway lah, pembayaran dalam talian. Dia ada macam kalau kita tengok pun dalam internet kita, kalau dekat Malaysia ni kita ada lebih kurang 7 ke 8 payment gateway yang kita kata yang boleh diiktiraf lah. Antaranya yang saya sebutkan sebahagian lah, PayPal, Senang Pay, kita ada Pay Halal, kita ada iPay88 dan ada lagi beberapa. Dan for sure ke setiap penyedia platform pembayaran ini mereka ada ciri-ciri keselamatan yang mereka dah war-warkan dan ditawarkan. Maka ia adalah menjadi satu tanggungjawab kepada pihak peniaga untuk memilih platform-platform inilah, selain daripada kalau kita sembang pasal COD itu lain cerita. Tapi bila kita bercakap tentang pembayaran dalam talian, maka itu antara perkara-perkara dan ciri-ciri platform pembayaran yang perlu diperhatikan, ada yang maksudnya kita kata perlulah ditengok dari segi macam pembayaran yang diiktiraf, yang memang terjamin keselamatannya dan sebagainya. Dan yang paling penting, apa pun
IP88 ke, PayPal ke, apa ke, bak kata Ismail tadi, dia ada menyimpan kita punya data. So, penyimpanan data bank ini, kad kredit ataupun debit card ini, adalah kita galakkan sepatutnya kalau memang betul-betul macam terjamin, yang memang dia dah terkenal, macam contoh PayPal contohnya kan. So kita boleh keep kita punya maklumat perbankan. Tetapi bagi transaksi-transaksi yang kita bukan selalu guna, yang kita hanya guna sekali-sekala, adalah digalakkan untuk kita just isi kita punya maklumat perbankan dan padamkan. Kebiasaannya kalau mungkin Margaret dan Ismail juga pernah buat, kebiasaannya ada sesetengah platform pembayaran ini dia akan offer untuk dia mengingat kembali kita punya maklumat perbankan supaya memudahkan, kan? So jangan ambil option tersebut. Padam, biarkan dekat situ, bukan biarkan dekat situ lah, maksudnya padam. So apabila kita mengguna, pakai lagi sekali dan kita akan fill up. Itu adalah lebih selamat lah daripada kita, sebab kita pun tak tahu dari segi kalau kita nak bercakap tentang teknikal, dia punya algoritma, dia punya features yang ada, macam mana dia simpan maklumat kita tu, saya rasa yang itu akan lebih kompleks lah. So apa yang kita galakkan adalah setiap kali pelaksanaan untuk pembelian dalam talian itu adalah lebih baik kita isi maklumat tersebut, lakukan pembayaran, dan apabila ada option untuk mengingat kembali maklumat kita, pilih supaya tidak mengingatkan, supaya nanti apabila kita nak guna lagi, maka kita akan fill up. Kerjanya renyah lah. Kan kita kata renyah sikit. Berulang sebab benda tu ni. Sama juga macam kalau apa yang kita buat sekarang ni dalam phone. Kan smartphone. Kita biasanya nak top up e-wallet apa semua kita akan simpan. Tapi kita sendiri kena tahu bagaimana keselamatan yang ada dalam aplikasi tersebut. Apa ciri-ciri keselamatan yang kita ada dalam kita punya smartphone. So itu perkara-perkara yang pengguna, yang kita semua kena pertimbangkan mulai sekarang ni, supaya kita tak nak ada manipulasi data, ada kebocoran data. Kan kita tak tahu. Sebab kita sebagai pengguna, kita akan memikirkan perkara-perkara yang mudah. Bila kata mudah itu, maka kita nakkan yang itulah. Macam sekarang kita semua pakai remote. Kereta pakai remote, gate pakai remote, kan semua pakai remote. Kita nak mudah, tetapi dalam pada kemudahan yang diberikan, perkembangan teknologi masa kini yang lebih pesat, maka kita jangan lari dan jangan lupa memikirkan tentang aspek-aspek keselamatan data kita. Kita tak naklah tiba-tiba kan nanti orang kata, dulu kita tak nak guna ni, macam nilah. Duit kita hilang lah, maklumat kita bocor dan sebagainya. Tetapi kita kena tengok, jangan kita salahkan the system, kita juga kena tengok juga pada diri kita apa ciri yang ada yang kita amalkan supaya kita menjaga keselamatan data-data, khususnya maklumat perbankan kita. Cuma selalu kalau kita dengar masalah yang sering muncul apabila kita bercerita tentang pembelian dalam talian ini adalah kita sering terjerat dengan harga murah, jualan murah dan sebagainya. Jadi kita mudah membeli walaupun kita rasa tidak perlu membeli barang itu. Cuma bila kita dalam situasi itu, kita inginkan produk tertentu tetapi kita sebenarnya terjerat disebabkan oleh skamer-skamer. Ada yang menggunakan modus operandi tertentu untuk menjerat kita dengan jualan murah, padahal barang itu tidak wujud, malah mungkin penjual itu pun tidak wujud. Jadi bagaimana nak mengenal pasti modus operandi yang digunakan oleh skamer ini supaya kita tahu barang itu genuine, betul-betul asli ada dan kita akan dapat apabila kita membelinya. Okey. Bila kita nak memikirkan dari segi pembelian barang, perkara yang paling asas yang kita kena buat adalah kita kena tahu apa barang yang kita nak. Maksudnya kualiti macam mana yang kita nak. So bila kita dah ada kita punya target kita, maka kita akan terus menjurus kepada barang yang kita nak cari. Sebagai contohlah, kalau kita sekarang ni tengah hot iPhone 12, kan? Ramai kalau kita buka ni, bila kita type je iPhone 12 tu, semua berapa banyak kedai ada memaparkan menjual tentang iPhone 12. Yang tu harga murah sikit, yang ni murah sikit, yang tu murah banyak. Tapi kita ni secara kita kata macam mudahnya, kita sebagai pengguna pun kita nak kena ambil tahu berapa market price iPhone 12. Kalau dijual terlalu mahal,
adakah dia markup betul ke, kan? Ataupun mahal orang takkan tengoklah. Biasanya macam Margaret kata dia nak cari yang murah. Okey, bila kita kata murah ni, terlalu murah pun kita kena question. Betul ke? Boleh ke kita dapat? Ataupun kita memang boleh beli tetapi contohnya kita akan dapat yang mainan je. Kita tak nak macam tu. So Kopi jadinya ori je. itulah kopi ori punya juga kan. Sekarang ni banyak. So jadinya buatlah perbandingan, ambil tahu terlebih dahulu. Kita ambil tahu barang apa yang kita nak, apa kualiti yang kita nak, apa kapasiti technical spec yang kita nak, maka buat perbandingan before kita masuk ke bahagian platform pembelian dalam talian. Sebab apabila pembelian dalam talian ini kita tak boleh banyak sangat masa sebab kita macam kita mengejar juga maksudnya kalau kita lambat orang lain dah sambar dulu. So kita tak nak juga. So maka kita nakkan kita dapat produk yang ni. Maka yang itu yang kita kena tahu. Dan keduanya adalah kita kena ambil tahu juga modus-modus operandi. Peniaga ke scammer ni kadang-kala apabila kita melihat sesuatu iklan, kita kena fikir dan kita kena tanya diri kita, betul ke harga iPhone 12 sekarang 800? Kalau kita tengok sekarang baru je dilancarkan, dah ada second hand takkan 800. Lepas tu dapat charger. Yang itu dapat, kalau dapat charger, dia buatnya bayar 800 dapat biskut Tiger macam mana? Yang itu kita tak nak juga kan. So jadinya kita nak kena tahu jugalah perkara-perkara yang sebenarnya modus-modus operandi. Penjualan barang yang terlalu murah, dia ambil kesempatan, kadang-kadang kita nak kena tengok, baca. Itu sebabnya apa yang saya katakan di awal tadi, 8 perkara yang dia perlu nyatakan mengenai penerangan mengenai produk, harga, supaya kita senang sebagai pembeli. Jangan terburu-buru sebab marketplace ni banyak. Kalau kita buka cari je iklan mengenai sesuatu produk yang kita nak, Margaret, terlalu banyak. Betul. Maka pilihan kita tu ada. Itu sebab kita pun kena buat juga. Macam contoh, harga murah tetapi dia belum jual satu barang pun. Betul ke tak ni? Kan? So kita pun nak kena tengok. Ambil masa, jangan terburu-buru. At the end of the day, macam orang katalah sekarang kan, rezeki itu tak salah alamat. Maksudnya kalau ianya adalah rezeki untuk kita, kalau kita nak membeli barang tu dan kita dapat dengan harga yang murah, then why not? Kita ambil masa sedikit, buatlah. Jangan sampai kita tak nak. Duit yang kita cari bukan mudah. Kan? Tapi ada orang yang cuba untuk mendapatkan duit kita dengan mudah. So kita tak nak macam tu. So kita nak apa yang kita hajati, kita dapat dan ia berbaloi, dia value for money. Dan kita pun tak nak juga kalau kita beli terlalu mahal, orang kata, aku beli benda ni dapat hari tu 1,500 je. Kau beli ni mahal juga ni. Kita dah rasa ni dah. Tetapi apa pun, as long as kita rasa diri kita dah ada target kita, kita dah apa yang kita nak capai tu kita dapat, dan itu memang kita yang nak, maka jangan sesali apa yang kita nak. Memanglah kalau kita cakap Margaret, orang kita memang nak benda free, benda murah, wajib semua orang nak. Tapi jangan mudah tertipu. Itu nasihat dia. Yang penting buat research dahulu. Buat research dahulu. Terima kasih atas perkongsiannya itu. Sudah pastinya kita perlu berhati-hati untuk melakukan pembelian secara dalam talian. Terima kasih Tuan Jazanul Azriq Arifin, Eksekutif Kanan Jabatan Outreach dan Komunikasi Korporat Cyber Security Malaysia. Ya, baik, kita nak ke